A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Okey, apa khabar semua pelajar kelas 7? Okey, apa khabar Lia, Putera, Saufi, Aizat dan juga siapa? Naufal, ya. Okey, cikgu harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat, ya. Okey, hari ini kita teruskan pembelajaran iaitu pendidikan pendidikan Islam, pendidikan khas tingkatan 5, ya. Okey, sila buka buku teks tingkatan 5 yang cikgu telah bagi kepada kamu sebelum ni dan buka muka surat 50. Okey? 50. Okey. Okey, minggu lepas kita dah belajar 7 perkara. 7 perkara yang membinasakan diri. Okey, apakah 7 perkara itu? Ada ingat tak? Ya, cikgu harap kamu ingatlah apa 7 perkara tu. Okey. Yang pertama apa dia? Yang pertama syirik kepada Allah. Ya, syirik kepada Allah. Yang kedua sihir. Yang ketiga membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Ya, yang keempat ialah memakan riba. Yang kelima memakan harta anak yatim. Yang keenam, melarikan diri dari medan perang. Dan yang ketujuh ialah menuduh wanita beriman melakukan zina. Okey, 7 perkara yang membinasakan diri. Kita juga dah bincangkan contoh-contoh perkara tersebut, 7 perkara tu, ya. Dan juga kita telah bincangkan apakah pengajaran yang kita boleh dapat daripada hadis itu, ya. Dan apakah akibat yang akibat melakukan 7 perkara tu. Kita dah bincang dah minggu lepas, ya. Jadi kalau kamu rasa kamu tak ingat, boleh tengok balik video yang cikgu bagi sebelum ni, ya. Okey. Sekarang kita buka muka surat 50. Kita nak tengok apakah kita nak belajar pada hari ini. Okey. Okey, hari ini kita akan belajar cara menghindari perkara yang membinasakan diri. Macam mana cara untuk kita menghindarkan diri kita daripada perkara-perkara yang membinasakan diri kita. Okey? Okey, yang pertama, kita ada tiga perkara, ya. Yang pertama, ilmu. Okey. Apa dimaksudkan dengan ilmu? Ilmu ialah ilmu mendalami ilmu akidah Islam. Kita cuba kita tengok contoh gambar yang terdapat dalam buku teks kamu itu. Ya, gambar apa tu? Gambar orang sedang mendengar ceramah daripada ustaz, kan? Apa tujuan kita pergi mendengar ceramah daripada ustaz? Apa tujuan? Untuk mendalami ilmu. Okey. Sekarang waktu musim PKP, kita tak dapatlah nak pergi ke masjid. Kan? Tak dapat nak pergi ke majlis-majlis ilmu yang ramai-ramai. Tetapi itu tidak menjadikan kita tak boleh untuk menuntut ilmu, ya. Sekarang walaupun kita tak dapat pergi masjid, kita boleh tengok melalui YouTube, melalui Facebook. Ramai ustaz-ustaz sedang online untuk mengajak kita sama-sama mendalami ilmu, ya. Jadi kita boleh buka channel-channel YouTube ustaz-ustazah yang boleh meningkatkan ilmu kamu, meningkatkan iman kita. Okey? Jadi kita kenalah sentiasa mendalami ilmu pengetahuan dan kita kena sentiasa beramal dengan ilmu yang kita pelajari itu. Jangan sekadar kita dengar tetapi tidak mengamalkannya. Itu tu tak boleh lah, ya. Okey. Okey, yang kedua ialah amalan. Okey. Amalan, melakukan amal soleh yang boleh mengukuhkan keimanan. Apakah amalan soleh yang mengukuhkan keimanan?
Solat jangan tinggal, solat di awal waktu, puasa sunat, puasa wajib kan? Puasa wajib lah. Kalau di bulan Ramadan. Lepas tu lakukan amalan sunat ikut sunnah Nabi, ya. Melazimi amalan sunat dalam kehidupan. Contohnya kalau nak makan kena baca doa, kan? Kalau nak keluar rumah kena baca doa. Kalau kita jumpa orang bagi salam, kan? Baca Al-Quran, berzikir, itu adalah amalan sunat dalam kehidupan kita. Itu akan dapat meningkatkan iman kita dan menghindarkan kita dari perkara-perkara yang membinasakan diri. Okey, lepas tu bersifat amanah dan berasa takut akan azab Allah. Apabila kita sentiasa membaca Al-Quran, kita baca terjemahan dia, kan? Kita akan merasa takut untuk melakukan perkara-perkara yang membinasakan diri. Sebab tu Al-Quran kita kena baca dan juga tadabbur dia. Ya, kita kena faham apa maksud dia. Apa maksud dia, ya. Kalau kita tak faham, kenalah jumpa guru, ya. Okey. Lepas tu menjauhi perkara yang melalaikan diri. Apa maksud perkara yang melalaikan diri ni? Perkara-perkara seperti menonton televisyen, cerita-cerita raja lawak ke, menyanyi-menyanyi ke, apa lagi? Hiburan-hiburan yang melalaikan, ya. Dan juga main game ke, ya, itu adalah perkara yang melalaikan. Contohnya kita terlalu main game sampai solat pun tengok-tengok. Kalau nak solat Zuhur pukul 4.30 ke pukul 3, 4 suku baru nak semayang. Tu pun kalau semayang. Itu adalah perkara yang melalaikan. Jadi kita kena jauhi perkara-perkara yang melalaikan diri kita dari berbuat kebaikan. Okey? Yang ketiga adalah tindakan. Apa maksud tindakan? Ya, tindakan, ya, contohnya kita kena berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan juga sunnah, ya. Sebab tu kita kena mengaji Al-Quran, tak pandai kena belajar, ya. Tak pandai kena belajar dan juga sunnah baca ikut sunnah Nabi, ya. Okey, lepas tu bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Kena pandai pilih sahabat. Jangan kamu berkawan ataupun kamu buka Facebook sahabat-sahabat yang melalaikan kamu. Kita pilih sahabat Facebook kita ataupun sahabat Instagram kita, orang-orang yang soleh. Ya, apabila kita pilih Facebook ataupun Instagram ataupun macam-macam lah media sosial yang lain, kamu pilih orang yang baik-baik, dengan sendirinya kita akan melihat benda-benda yang baik. Tapi kalau kita sentiasa berkawan ataupun memilih artis-artis ataupun orang-orang yang tak baik, kita akan terikut dengan perangai mereka. Jadi kita adalah dengan siapa kita berkawan. Perangai kita akan mengikut siapa yang kita kawan. Ya. Jadi kalau kita nak ke arah kebaikan, insya-Allah kita akan dapat kebaikan, ya. Berkawanlah dengan orang-orang yang soleh, ustaz-ustazah, ya. Follow mereka, ya. Insya-Allah segala ilmu yang dia bagi tu kita boleh dapat juga cedok, ya. Okey, berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Berjihad ni tak semestinya pergi berperang, ya. Negara kita tak ada peperangan, alhamdulillah, ya. Tetapi berjihad ni belajar ilmu pun sebenarnya berjihad ke jalan Allah, ya. Menuntut ilmu pun sebenarnya berjihad ke jalan Allah. Jadi kita kena sentiasa menuntut ilmu, ya. Sentiasa seronok untuk menuntut ilmu, okey. Dan juga berusaha untuk mengelakkan diri daripada perkara yang melibatkan riba. Maksudnya apa riba ni? Kalau hutang ke apa, janganlah nak hutang alung, janganlah hutang, dia akan jadi macam beri kesan kepada kita, ya. Hutang-hutang yang menjadikan adanya riba, menyokong untuk riba, itu sebenarnya menjadikan hidup tak berkat,
Ya. Okey, jadi itu saja pelajaran pada hari ini ya. Ilmu yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah amalan dan yang ketiga adalah tindakan. Ya. 3 perkara ini perlu kita buat untuk menghindarkan perkara yang membinasakan diri. Okey? Okey. Jadi hari ini tugasan kamu ialah kamu dikehendaki menyalin nota ini di muka surat 50. Ya. Salin nota ini mengikut yang dah tulis tu, ya. Kamu salin dan kalau dah siap kamu hantar pada cikgu, ya. Senaraikan 3 perkara yang 3 cara yang perkara yang membinasakan diri, ya. Cara menghindari perkara yang membinasakan diri. Jadi kamu senaraikan itu. Okey, itu saja tugasan untuk hari ini. Okey, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.